Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid yang bukan Islam. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat setelah kita bercuti 2 minggu. Dan sekembalinya kamu pada minggu ini, cikgu harap kamu lebih bersemangat dan boleh teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan menyeronokkan. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap, cikgu doakan semua berada dalam keadaan yang sihat, jaga diri, jaga kesihatan supaya kamu boleh teruskan kehidupan seharian dengan sebaiknya. Okey, tanpa membuang masa, kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu nak buat sedikit ulang kaji supaya kamu tak lupa apa yang kamu dah belajar pada pembelajaran kita yang lepas-lepas lah. Okey, insya-Allah sebelum memulakan pembelajaran yang baru, cikgu nak selalu refresh kamu apa yang dah kita belajar. Okey, walaupun kena berulang-ulang kali supaya kita ingat dan kita tak lupa dan kita boleh mahir dalam sesuatu bidang. Okey, kita cuba lihat slide yang cikgu sediakan. Okey, kita akan teruskan bab yang sama iaitu bab 4 iaitu jahitan mesin. Tapi sebelum itu cikgu nak kamu buat sedikit ulang kaji tentang jenis-jenis mesin jahit. Cuba kamu lihat di paparan skrin apakah jenis mesin jahit yang telah kamu belajar dan masih kamu ingat. Cuba kamu lihat satu persatu mesin jahit di hadapan kamu. Mungkin agak sedikit kelabu, saya minta maaf. Tapi saya harap kamu masih nampak dan masih kenal apa yang telah kita belajar sebelum ini. Cuba jawab dan beritahu apakah jenis mesin jahit yang kamu nampak sekarang. Adakah antara satu sama lain mesin jahit itu adalah sama jenisnya ataupun lain? Okey, jom kita lihat skrin yang kedua. Okey. Okey, masih ingat tak mesin jahit ni? Jenis-jenis mesin jahit ni yang telah pun kita belajar sebelum ini di sekolah dan saya harap kamu takkan lupa dan takkan hilang ingatan lah. Okey, ini merupakan di antara jenis mesin jahit yang kita belajar. Namun begitu masih ada banyak pelbagai jenis mesin jahit yang lain di luar sana yang pelbagai fungsi, yang lebih advance, yang lebih berteknologi tinggi, tapi cukuplah sekadar apa yang kamu tahu sekarang. Okey, masih ingat tak apa yang cikgu cakap dulu waktu zaman nenek-nenek, moyang-moyang kita dulu, apa yang mereka gunakan sebelum ada mesin jahit? Mereka gunakan apa? Jahit tangan. Okey. Okay. Mereka menjahit kain atau menjahit fabrik itu menggunakan jarum jahit tangan sebelum ada mesin jahit. Okey, sebab itulah kenapa kita kena belajar asas jahitan yang cikgu ajar kamu sebelum ini. Saya harap kamu tak lupa. Okey, setelah teknologi berkembang, maka wujudlah mesin jahit tangan. Ini mesin jahit tangan zaman moyang-moyang kita dulu. Okey, zaman nenek-nenek kita dulu. Okey, letak dia atas meja atau para, mereka menggunakan pedal tangan lah untuk memusingkan jahitan ni lah. Okey, ini namanya mesin jahit tangan. Yang kedua, bila berlaku revolusi yang baru dan sebagainya, wujudlah mesin jahit kaki di mana ada tempat untuk kamu letak kaki dan tolak pedalnya untuk kamu pusingkan roda ini. Okey, ini adalah mesin jahit kaki. Yang seterusnya ialah mesin jahit elektrik.
mesin jahit elektrik mudah alih. Okey, mesin jahit elektrik tapi ini adalah mesin jahit elektrik mudah alih. Yang mana kamu boleh bawa ke mana sahaja mesin jahit ini, okey, dengan mudah dan menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan motor dia. Okey. Okey, dah tak perlu guna kaki dah tak ada pedal kaki. Tapi sekarang tidak ada motor untuk setiap mesin jahit. Kebanyakannya sekarang semua dah gunakan elektrik dah, pedal mesin jahit. Okey. Okey, seterusnya ada juga mesin jahit elektronik yang mana menggunakan elektrik dan di hadapan papan mukanya terdapat pelbagai jenis butang fungsi-fungsi yang diperlukan lah. Okey. Kamu hanya just tekan ataupun setting butang-butang tersebut, yang inilah dinamakan mesin jahit elektronik. Seterusnya ialah mesin jahit industri. Mesin jahit industri yang mana ia lebih tahan lasak dan boleh digunakan dalam jangka tempoh masa yang panjang. Selalunya kalau tukang jahit yang profesional, mereka lebih gemar ataupun lebih menggunakan mesin jahit industri. Okey, mesin jahit industri. Sebab dia lebih tahan lasak, boleh guna kain nipis, kain tebal dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya mesin jahit sulam. Mesin jahit sulam. Mesin jahit sulam ini mesin jahit sulam ini digunakan untuk menjahit pelbagai jenis sulam lah. Okey. Dan seterusnya ialah mesin jahit tepi. Mesin jahit tepi. Mesin jahit tepi ini adalah mesin jahit tepi portable ataupun mudah alih. Mudah diuruskan. Okey. Yang di sekolah kita adalah mesin jahit industri. Yang mana seperti mesin jahit tepi industri. Seperti mesin jahit industri. Okey. Inilah di antara jenis-jenis mesin jahit yang kamu perlu kenal dan kamu perlu tahu, bezakan apakah fungsi setiap mesin jahit ini. Okey? Okey, yang seterusnya cikgu nak kita ulang kaji tentang bahagian mesin jahit. Okey? Mungkin kita dah belajar sebelum ini tapi cikgu nak kita ulang kaji. Okey. Apakah beza kedua mesin jahit ini? Ini mesin jahit jenis apa dan ini mesin jahit jenis apa? Ini adalah mesin jahit, dah terbalik Ini mesin jahit elektrik dan ini mesin jahit kaki, dah terbalik labelnya, minta maaf. Okey, tapi yang penting fungsinya lebih kurang sama. Okey, fungsinya lebih kurang sama. Jom kita lihat. Ini adalah tiang benang, nombor 1, tiang benang. Okey, tuas pemegang benang ni. Tuas pemegang benang. Yang ketiga, tuas angkat. Yang keempat, ceper pemegang benang. Okey, ceper pemegang benang. Yang kelima, spring pemegang benang di sini Spring pemegang benang. Penekan jahitan, iaitu tapak jahitan, kita panggil dia penekan jahitan. Gigi penolak dekat sini gigi penolak macam ada gerigi-gerigi tu, kita panggil dia gigi penolak. 8, pemegang jarum. Okey, pemegang jarum. Okay, 9, pelaras mata jahitan. Pelaras mata jahitan. Kamu nak jahitan itu yang macam mana? Okey, jenis yang macam mana? Okey. Mata jahitan zigzag, lurus dan sebagainya. Okey, ini adalah pelaras mata jahitan. Yang 10 ialah pedal. Ini adalah motor elektrik yang menggerakkan mesin jahit elektrik lah. Okey. Yang 11, skru pemberhenti jahitan. Okey, skru pemberhenti jahitan. Ke-12, pemusing gelendong. Kat sini, kalau kita nak isi gelendong. Yang ke-13 ialah roda imbang. Roda imbang. Setiap mesin jahit yang dikeluarkan, fungsinya lebih kurang sama. Cuma mungkin kedudukan ataupun labelnya, jenisnya berbeza. Tetapi secara asasnya benda-benda ini insya-Allah sama dan fungsinya juga adalah sama. Okey? Maksudnya perkara asas dalam mesin jahit lah. Okey? Kamu kena kenal pasti. Okey? Di mana kedudukan jarum.
Di mana penekan jahitan? Penekan jahitan, tapak jahitan. Di mana gigi penolak? Gigi penolak di sini. Di mana nak tukar skru, okey? Okey? Dekat mana springnya? Dekat mana gelendongnya? Dekat mana tiang nak pasang benang? Okey? Kamu kena kenal pasti bahagian dalam mesin jahit. Okey? Mungkin mesin jahit ni tak sama. Okey? Yelah, setiap brand tu lain lah jenisnya. Tetapi fungsinya insya-Allah tetap sama. Okey. Yang seterusnya mesin jahit kaki jangan tertukar. Maafkan saya tersilap label. Okey. Mesin jahit kaki tetap benda asalnya sama, iaitu tiang benang, tetap ada tiang benang untuk meletakkan benang. Yang kedua, tuas pemegang benang. Apa benda tuas pemegang benang? Okey, untuk mengawal tekanan benang. 3, tuas angkat untuk angkat tapak angkat tapak jahitan. Keempat, ceper pemegang benang, sama. Kelima, spring pemegang benang. Okey. 6, penekan jahitan. Itu tapak lah. Okey, gigi penolak, tetap ada gigi penolak. Okey, yang gerigi itu. Pemegang jarum, tetap ada skru yang akan memegang jarum. Okey. Yang ke-9, pelaras mata jahitan, tetap ada. Okey. 10, injakan. Kalau ini menggunakan motor elektrik, tapi mesin jahit kaki kita gunakan injakan. Yang ke-11, skru pemberhenti jahitan. Okey, untuk memberhentikan jahitan ada satu pedal dia. Okey, yang ke-12, pemusing gelendong untuk kita isi benang pada gelendong, pada bobin. Yang ke-13, roda imbang. Okey. Okey. Inilah di antara, lebih kurang sama bukan? Okey. Cuma mungkinlah gambarnya, jenisnya tidak sama, tetapi fungsinya setiap mesin jahit insya-Allah fungsinya lebih kurang sama. Okey? Sebab tu kamu kena tahu di mana tiang benang, di mana gigi penolak, di mana kedudukan jarumnya, di mana roda imbangnya, di mana pedalnya. Kamu kena kenal pasti dan kena tahu setiap bahagian serta fungsi mesin jahit. Kita ulang kaji. Okey, sekarang barulah kita masuk pada kemahiran baru iaitu 4.3 menyelenggara mesin jahit. Iaitu hari ini cikgu nak ajar kamu cara menggantikan jarum mesin jahit. Okey, menggantikan jarum mesin jahit. Okey, cuba cikgu bagi masa kamu 2 minit, okey, 2 minit untuk kamu tengok, perhatikan betul-betul setiap gambar yang cikgu sediakan. Okey, mengikut kedudukan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, perhatikan betul-betul setiap gambar itu. Okey. Cuba kita sama-sama lihat gambar yang pertama. Apa gambar pertama yang kamu nampak? Nampak penekan betul tapak jahitan. Okey, ada skru dekat tepi ni, ada jarum. Okey? Okey. Sekarang apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar dalam tajuk selenggara mesin jahit, kita nak belajar macam mana nak ganti mesin jahit, nak gantikan jarum mesin. Setiap orang kena belajar dan tahu mengendalikan mesin jahit. Kita tak boleh harap orang lain untuk buat untuk kita. Sebab apabila kamu keluar bekerja nanti, kamu kena independen, kena berdikari untuk melakukan semuanya. Kalau misalnya kata kamu kerja di satu tempat kedai mesin jahit, kalau nak tukar jarum, kamu tak boleh minta tolong saya tukar jarum, tak boleh. Benda yang mudah kamu kena kendalikan sendiri. Okey? Bukan kata kerja, kamu di rumah pun kalau ada mesin jahit, kamu kena tahu macam mana nak tukar jarum mesin jahit sendiri. Tak perlulah kamu panggil servis, hello, boleh datang untuk tukarkan jarum mesin jahit, dia takkan layan kamu. Okey? Benda mudah, benda yang simple kamu kena belajar sendiri. Kita kena belajar sendiri. Okey, kita lihat langkah pertama. Yang pertama, longgarkan, misal sebelum tu, bila waktunya kita nak tukar jarum mesin jahit. Bila waktu atau ketikanya kita kena tukar jarum
mesin jahit? Cuba kamu fikir. Bila? Okay, yang pertama, apabila jarum pada mesin jahit kamu itu patah. Okey, patah. Okey. Kalau jarum mesin jahit patah, kenalah tukar. Takkanlah kamu nak teruskan nak jahit juga. Okey. Rosaklah fabric kan. Yang kedua, waktu bila? Apabila jenis fabric tu berlainan. Contohnya yang sebelum ni saya ada ajar kamu setiap saiz jarum mesin jahit tu ada kegunaannya. Okey, contohnya kain sutera, kain silk, kain yang lembut-lembut kita tak boleh guna jarum yang bersaiz besar. Okey, ada saiz yang tertentu. Kalau tak silap saya saiz 9. Okey. Jadi waktu tu jadi sebab itulah kita kena tukar jarum mesin jahit. Kalau senang kata kamu nak jahit fabric yang nipis, okey, yang lembut, okey, sama macam sutera. Okey, kamu kena tukar mesin jahit supaya benang dia pada fabric itu tidak tertarik. Okey, tidak tertarik dan kain tu tak rosak Kerana hati-hatilah sebab kita beranggapan bahawa kita menjahit fabric pelanggan. Okey. Kita dibayar untuk menjahit fabric supaya fabric tu berada dalam keadaan yang baik, tak rosak. Okey. Jadi kita kena jagalah. Kena jaga kualiti kita sebagai tukang jahit, kena jaga kualiti jahitan kita. Okey. Dua waktu utama inilah yang membolehkan, yang membenarkan kita untuk menukar jarum mesin. Yang pertama, kalau jarum itu patah. Yang kedua, apabila fabric kita digunakan itu berlainan jenis. Okey. Kalau tebal ada jarum khasnya. Kalau nipis ada jarum khasnya. Okey. Yang pertama, longgarkan skru pada pemegang jarum. Okey. Yang kedua, bila kamu dah longgarkan, okey, kamu kena keluarkan jarum itu. Okey, keluarkan jarum itu. Kalau misalnya kata jarum itu patah, macam mana kamu nak keluarkan? Bagaimana caranya kamu nak buang jarum yang patah? Okey. Kamu tak boleh sesuka hati buang begitu saja dalam tong sampah ataupun buang begitu sahaja di rumput, di laman ataupun di longkang dan sebagainya. Tak boleh Itu sangat berbahaya kepada orang lain. Kita kena bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Okey, walaupun benda itu sekecil-kecilnya, sebagai seorang individu dan sebagai seorang pekerja yang bertanggungjawab, kita tak boleh melakukan perkara-perkara yang membolehkan yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun tak selamatlah kepada orang lain. Okey, bila kamu dah keluarkan jarum yang patah itu, ambillah sesuatu kertas yang tak terpakai ataupun kamu ambillah satu tisu dan keluarkan jarum patah itu, letakkan pada tisu ataupun kertas itu. Serta balut tebal-tebal, baru kamu buang dalam tong sampah. Jangan kamu terus buang jarum yang patah itu ke dalam tong sampah. Sangat berbahaya dan itu tidak bertanggungjawab. Okay? Setelah itu, kenal pasti jenis jarum yang kamu nak gantikan. Kamu nak gantikan jenis jarum saiz apa? Okay, yang standard mungkin 13. Okay, dan sebagainya lah. Nanti kita tengok. Okay. Okay. Dan yang ketiga, gantikan jarum baru, ketatkan skru pemegang. Bila kamu dah gantikan, ketatkan semula skru yang kamu telah longgarkan tadi. Okey, yang keempat ialah jarum mesin jahit yang telah siap diganti. Okey, bila kamu dah siap ganti jarum mesin jahit itu, apa perlu kamu buat? Ujilah jarum itu. Ujilah kedudukan jarum itu. Okey, cuba kamu jalankan jahit fabric, apa akan jadi pada jarum tu? Adakah dia longgar ataupun kedudukannya tidak betul? Jika tak betul, kena betulkan. Mesti dia berada pada kedudukan yang betul. Mesti masuk lubang dia balik. Ataupun kalau longgar, awak kena ketatkan skru tersebut. Okey. Apabila menggantikan jarum, pastikan jarum yang rata ada. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Pastikan jarum rata
dipasang menghadap skru pemegang jarum. Kedudukan jarum mesin berada di tengah-tengah gigi penolak. Okey, saya nak tunjukkan kamu. Sekejap Saya nak tunjukkan kamu okey, ini adalah jenis-jenis jarum mesin jahit. Nampak? Ada yang bentuk rata dan ada bentuk lengkung. Yang bentuk rata inilah yang akan yang menghadap ke skru. Okey? Ini adalah jenis jarum mesin jahit. Ini adalah bahagian-bahagiannya lah. Okey? Okey, mata ada yang tumpul, ada yang tajam. Okey? Ini semua ada fungsinya. Universal, maksudnya kalau tajam begini, ini adalah untuk kebanyakan standard kain lah. Okey, kalau kamu menggunakan fabric jersey. Okey? Jenis jersey, okey. Ball pen. Okey, kalau matanya begini, jersey untuk kain jenis yang berat, sweater elastik seperti spandex and lycra. Okey, sebab dia lebih mudah. Okey. Okey, stretch. Okey. Ini untuk stretch, okey. Kain yang tajam, okey. Ini adalah denim untuk seluar jeans, okey. Digunakan untuk jeans tebal, canvas, kain pelapis dan kulit palsu. Okey, seterusnya. Saya rasa saya dah bagi nota ini pada kamu untuk kamu tampal dalam buku. Saya harap kamu boleh tengok sekembali. Okey, microtech and sharp, lebih tajam. Okey, apa dia untuk dia? Digunakan untuk kain berserat kecil, kulit sintetis, pinggiran kain yang perlu dijahit tepat. Okey, leather. Jarum untuk jahit kulit. Okey. Okey. Digunakan untuk menjahit kain kulit. Okey, kasut kulit ataupun cover yang melibatkan kulit. Okey, ini jarum ni. Okey, self threading digunakan untuk penjahit yang mempunyai masalah dengan penglihatan. Ini adalah jarum universal dengan lubang besar yang khusus. Mungkin kita setengah orang yang ada masalah dengan penglihatan ada jarum khasnya. Okey. HA, okey, jarum. HA. Setiap jarum itu ada kod dia. Kalau kamu pergi dekat kedai mesin jahit, kedai jahit, orang tu akan tanya, kamu nak jahit jarum apa? Jarum jahit tangan, jarum mesin jahit industri, mesin jahit portable lah. Semua tu ada kod yang tersendiri. Okey, contohnya HA. Kod HA adalah untuk mesin jahit biasa ataupun mesin jahit mudah alih, portable seperti Brother, Singer and dan sebagainya. Okey, kod jarum DB. Okey. Untuk mesin jahit industri high speed yang pelbagai jenama. Okey, kecuali mesin berjenama Singer. Okey. DP untuk mesin jahit industri jenama Singer yang boleh jahit lurus dan sulam. DC untuk mesin jahit tepi industri seperti Singer, Brother dan lain-lain. So, ini adalah maklumat tambahan. Bukanlah tidak ada dalam buku teks kamu, tapi sebagai tukang jahit kita kena tahu info asas ataupun ilmu pengetahuan asas tentang ilmu jahitan. Okey. Jadi kalau kamu contohnya kamu nak pergi kedai jahitan nak beli jarum jahit. Orang akan tanya, kamu nak beli jarum apa? Jarum jahit tangan atau jarum jahit mesin? Dia akan tanya lagi, jarum mesin jahit kamu jenis apa? Portable ataupun industri? Jenama apa? Jadi kamu kena tahu asas-asas itu. Dan dia akan jarum jahit tepi dengan jarum jahit biasa dia tak sama. Okey, seterusnya size yang saya katakan tadi. Okey, saya dah berikan kamu, saya harap kamu boleh tengok semula. Okey, jarum saiz 9 untuk kain nipis, sutera, chiffon, satin. Standard kita gunakan 10, 11, saya rasa 13, 14 macam itulah. Okey. Okey, 10, 11 kain sederhana tebal. Okey. Yang biasa digunakan oleh tukang jahit. Okey, 13, 14 untuk kain cotton sederhana, 16 kain tebal, sederhana tebal macam langsir, jeans, 18 kain jenis tebal juga, jeans,
Jarum emas ini untuk lycra ataupun jersey. Nampak? Setiap saiz jarum ini ada fungsinya. Jadi kamu kena tahu dan kena ambil tahu apabila kamu nak menggantikan jarum jahit mesin. Okey. Okey. Saya rasa sebelum okey, seterusnya kita nak tengok video cara menggantikan jarum dan pada mesin jahit. Okey, jom kita lihat. Okey. Okey, itu ialah video yang telah saya sediakan. Okey, itu adalah video yang telah saya sediakan. Okey, saya harap kamu dapat apa yang kita belajar hari ini. Yang pertamanya tadi cikgu ulang kaji tentang jenis-jenis mesin jahit. Yang kedua, bahagian mesin jahit. Kamu kena kenal pasti di manakah bahagian mesin jahit. Kerana apa? Macam tadi kita nak tukar mesin jahit, jadi kamu tahu kedudukan skrunya di mana ataupun kat mana nak masukkan jarum. Okey?
Kat mana tapak jahit penekan, tapak penekan, okey, ataupun tapak mesin jahit. Sebab itulah kenapa saya ulang kaji bahagian mesin jahit tersebut. Okey, setelah kamu tonton video dan kamu lihat slide itu, saya harap kamu boleh siapkan latihan sebagai menguji kefahaman kamu setelah apa yang kamu belajar hari ini. Cikgu telah sediakan link yang berkaitan supaya kamu lakukan latihan dan cikgu harap kamu boleh beri kerjasama dengan menyiapkan tugasan yang diberikan serta tugasan-tugasan yang sebelum ini cikgu berikan, saya harap kamu dapat siapkan dengan jayanya. Okey, sekian saja sekian saja PDPR yang cikgu sampaikan pada hari ini. Cikgu doakan kamu semua dipermudahkan urusan dan dilancarkan segala urusan kerja kamu hari ini. Semoga kamu sihat walafiat dan jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua yang mengikuti video ini. Jangan lupa siapkan tugasan dan siapkan sebarang tugasan sebelum ini yang masih terkendala. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.